Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Omar Yusuf bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan guna. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Faqala, lalu ia berfirman, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Terangkanlah kepadaku nama-nama benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Suratul Baqarah dan betina surah yang kedua pada ayat yang ke-31 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitulah kitab Risalatul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meneguhkan akannya. Maka atas keimanan itulah kita dimasukkan Allah ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab Risalatul Tauhid. Berhenti dekat Bismillah, tak habis lagi kan? Tak habis lagi. Dekat nama Allah kan? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan sepanjang tempoh PKP ni, satu-satunya surau yang ada muslimat, surau ni. Lain saya pergi muslimat semua tak ada. Tak boleh masuk. Tapi ni muslimat ni kira berani kan? Kalau muslimat pun berani, muslimin lagi lah. Ke muslimin jadi muslimut. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi 3 nama ni. Tiga-tiga ni nama Allah. Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 3 nama kan. Kita pergi satu dululah. Nama Allah. Nama Allah Alif Lam Lam Ha ni disebut sebagai lafzul jalalah, atau dalam bahasa Melayunya lafaz yang teragung. Tidak ada lafaz yang lebih agung melainkan lafaz kalimah Alif Lam Lam Ha Allah. Kalau ada orang kata ada lafaz yang lain lebih agung, boleh syirik dia, boleh jatuh kafir. Jadi kita berpegang lafaz yang paling agung ialah nama Allah. Makna kata tak ada nama yang lebih hebat melainkan satu nama saja, iaitu nama Allah. Sehebat mana pun nama kita ke, nama pemimpin negara ke, tak boleh nak dibanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian nama Allah ni, kata ulama, perkataan Alif Lam Lam Ha tu dia tidak ada asalan. Dia kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, semua perkataan dia ada asalan. Dia ada asalan dia. Contoh macam malam ni kita buat majlis ilmu. Kalau bahasa Arab dipanggil majlisul ilmi. Majlis ilmu. Perkataan majlis tu mim jim lam yasin, majlis. Majlis ni asalnya bahasa Arab, kemudian dimelayukan. Majlis ni ada asalan ni, perkataan ni mim jim lam yasin majlisun. Asal kataannya jalasa, jim lam sin, jalasa. Jalasa tu maknanya duduk. Majlis artinya tempat duduk ataupun tempat perhimpunan orang duduk mengaji. Sebab itulah bila ditanya kepada alim ulama, ada beza tak orang yang mengaji ilmu kuliah duduk depan ustaz macam ni kuliah, dengan satu lagi duduk di rumah tapi tengok ni YouTube ataupun Facebook live kan? Ada beza tak? Ada beza. Beza dia kat rumah, kita kat sini. Tapi yang lebih beza ialah pahala. Mereka dapat pahala ilmu sebab dia mengaji juga ilmu walaupun melalui telefon, tapi pahala majlis tak dapat. Sebab majlis ni mesti duduk depan guru baru dipanggil majlis. Itu sebab itu majlis tu dia ada dipanggil mustaq, ada wazan, ada kata asal. Asal dia ada kata asal. Jadi walau macam mana apa pun perkataan dalam bahasa Arab, dia tetap ada asalan dia. Majlis asalannya jalasa. Kan? Tak kira lah apa-apa lagi lah yang lain-lain tu. Kitab asalan dia kataba. Semua ada asalan. Tapi bila sebut nama Allah tak ada asalan. Alif Lam Lam Ha tu tidak ada asalan dia. Punca daripada mana tadi. Dia tak ada punca melainkan semata-mata nama Allah. Kerana apa ulama berpegang pada pendapat ini? Kerana kalaulah perkataan Allah itu ada asalan, maknanya perkataan tu datang dulu baru datang Allah. Jadi tak, Allah bersifat dengan sifat qidam, tidak ada permulaan. Allah lah yang memulakan setiap sesuatu. Maka nama Allah juga adalah qidam. Maknanya nama Allah bersifat dengan sifat tak ada permulaan pada nama Allah. Adapun nama kita ada permulaan. Macam nama saya Syakir, Shin Alif Kaf Ya Ra, Syakir. Syakir tu asalan dia Shin Kaf Ra, Syakara, atau dengan makna lain syukur. Itu ada asal dia, semua ada asal. Adapun kataan nama Allah Alif Lam Lam Ha tu memang tepat nama Allah, tak ada asalan dia daripada Alif Lam Ha ke apa ke tadi. Itu. Baik, itu kita faham yang tu. Kemudian nama Allah ini berbeza dengan perkataan ilah. Ilah lain, Allah lain. Kalau kita perasan dalam kalimah tauhid, la ilaha illallah. La, pertama la tu maknanya tidak atau tiada. Ilaha, Tuhan. Illa, selain atau melainkan Allah. Ada 4 kataan situ. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi ilaha maknanya Tuhan. Allah Allah itu Tuhan. Tetapi tak semua yang dipanggil Tuhan itu Allah. Itu kena faham betul-betul. Sebab nama Allah disebut juga oleh ulama sebagai Ismul A'zam, nama yang terhebat, nama yang teragung, hanya milik Allah sahaja. Dan nama Allah itu ma'budun bihaqqin. Ma'budun artinya yang disembah, bi dengan haqqin yang sebenar, yang disembah dengan sebenar-benarnya, yakni Allah. Adapun ilah yang kita sebut ilah tu, itu disebut sebagai ismul jinsi. Ismul jinsi ni maksudnya nama bagi jenis. Nama bagi jenis. Contohnya nama bagi jenis ni manusia. Manusia tu nama bagi jenis. Syakir tu nama saya. Tapi manusia tu saya juga. Syakir pun saya, manusia pun saya. Tapi Syakir tu khusus pada saya, manusia tu umum pada saya. Itu maksudnya. Begitu juga Tuhan itu umum, Allah itu khusus, hanya Allah. Tapi kalau sebut Tuhan, God dan sebagainya, itu baru berbentuk umum, dipanggil ismul jinsi. Dan ilaha itu ataupun yang dipanggil dengan Tuhan ini, iaitu ma'budun bil batil. Boleh jadi ma'budun bil haqqin, boleh jadi ma'budun bil batil, yang disembah tapi batil. Macam mana? Tuhan-Tuhan yang disangkakan Tuhan, matahari ke, Jesus Christ ke, dewa Hindu ke, Buddha ke, tak kira dah apa-apalah yang manusia sembah, batu ke apa ke, tak kira apa yang disembah, memang itu disembah ma'budun, tapi bil batil, dengan batil. Dengan batil makna yang disembah dengan salah. Adapun Allah ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Situ beza. Sebab tu pada kalimah tauhid la ilah, ilah di sini nak menafikan semua. Menafikan Jesus Christ, menafikan Buddha, menafikan Hindu, nafi habis semua. Nafi habis semua, illa selain, melainkan Allah sahaja Tuhan. Itu maksud la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita ditanya siapakah Tuhan Acong, nak jawab dia, siapa Tuhan Acong? Memang Acong tu kita tak kenal. Lagi tanya Acong mana Ustaz? Tak, contoh je lah Acong, tapi Tuhan dia siapa? Nak sebut siapa Tuhan dia? Kalau orang mengaji, dia akan kata Tuhan dia Allah. Alah, nama dia Acong. Dan Mutusami pun Tuhan dia Allah. Dan lingkit siang, Tuhan dia Allah tak? Semua Tuhan Allah. Tuhan iblis, Tuhan setan, siapa Tuhan dia? Allah. Tuhan Dajjal, Allah tak? Sebab apa? La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi kalau kita kata Tuhan mereka ni, Tuhan orang Kristian tu Jesus Christ, boleh rosak akidah kita. Jangan main-main, boleh rosak akidah kita. Sebab kita telah mengiyakan Jesus Christ sebagai Tuhan, tapi untuk orang Kristian. Sedangkan mana ada Tuhan? Yang ada Tuhan hanya Allah, illallah, hanya Allah. Dah tu yang mereka sembah Jesus Christ tu. Sebab mereka tak beriman pada Allah, tu je. Mereka tak percaya pada Allah, tapi percaya ke Jesus Christ. Jesus Christ bukan Tuhan. Kita kena kata, barulah akidah tu betul, tepat. Lah ni kita nak bagi tahu. Sekarang ni mereka nak buat susah nak sebut, kesamarataan agama. Payah nak sebut ni. Ulang balik. Kesamarataan agama. Jangan ulang je dah, nanti lain bunyi. Jadi dia nak bagi sama rata agama ni. Semua agama sama, dia kata. Dia ibaratkan gini, agama ni macam sungai-sungai yang mengalir. Banyak mana pun batang sungai, last sekali sampainya ke laut yang sama, dia kata. Dia pakai hujah. Kalau orang bodoh, dia percaya. Orang betul tak, dia kata. Dia kata, akhirnya cabang apa pun, agama Hindu ke, Buddha ke, Islam ke, asal dia baik, dia akan kembali kepada Tuhan yang satu, dia kata. Ini salah.
Betul Tuhan yang satu Allah, tapi boleh ke kita pukul semua agama sama? Mana boleh? Boleh kita mengiyakan agama lain pun betul juga? Mana boleh? Sebaik mana pun mereka yang kafir ni, baik sangat, baik gila-gila punya baik. Nah, suka senyum kat orang, tak ada orang pun dia senyum. Punya baik. Baik sangat ni, nampak orang susah tolong, baik sangat, sangat-sangat baik. Suka derma orang. Macam mana baik pun dia kafir, duduk dalam neraka selama-lamanya. Sejahat-jahat orang beriman, sejahat-jahat orang Islam, walaupun dibakar dalam api neraka, akhirnya akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Akhriju minan nar, dikeluarkan daripada neraka dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Itu kita kena pegang gitu. Sebab tu sebaik-baik orang kafir tetap kafir, sejahat-jahat orang Islam tetap Islam. Ada ke pegang ini? Jangan kita tak apa, kafir lagi baik pada orang Islam, jadi rosak akidah ni. Ada. Jadi kita bergaduh sama-sama kawan kita, gaduh-gaduh pi, tapi dia masih lagi saudara se-Islam kita. Jadi boleh berbaik. Tapi kafir baik macam mana pun dengan kita, hati-hati, waspada. Jangan orang cakap apa, duk ikutkan sangat. Lagi-lagi kafir yang Allah sebut dalam Quran. Kalau kafir Allah tak sebut dalam Quran, boleh tahan lagi. Tapi yang kafir Allah sebut dalam Quran ni maknanya kafir paling jahat sekali. Kalau tak jahat Allah takkan sebut dalam Quran. Allah sebut Al-Yahudi wan Nasara, yang paling jahat. Baca ayat Quran, tak ada Allah sebut Al-Buddha, tak ada. Allah tak sebut Al-Hindu, tapi Allah sebut Al-Yahudi wan Nasara. Maknanya yang paling jahat atas muka bumi, Yahudi dan Nasrani. Dan orang tanya pula, kenapa Yahudi dengan Nasrani ni paling jahat, Ustaz? Bangsa lain atau agama lain, jahat-jahat dia, kafir-kafir dia, tak pernah bunuh Nabi-Nabi. Tapi jahatnya ni, punya agama bangsa ni, Yahudi dengan Nasrani punya jahat, sampai bunuh Nabi-Nabi Allah. Tak jahat gitu? Mana lagi jahat? Bunuh kekasih Allah. Mungkin ada agama lain, Hindu, Buddha ke dan sebagainya, adalah bunuh juga, tapi bunuh orang Islam je, tak sampai bunuh Nabi Allah. Ini bunuh Nabi. Itu manusia paling jahat. Dan Allah guna perkataan walan tarda. Lan, Allah guna lan. Kalau kita mengaji ilmu alat, ilmu nahwu saraf, ilmu bahasa Arab, lan ni maksudnya nafi istiqbal. Nafi istiqbal ni maknanya penafian yang sampai bila-bila. Maknanya bukan sekarang je. Kalau Allah guna wala, la tu mungkin makna dengan tidak je. Tapi kalau lan, tidak sama sekali. Maknanya tidaknya tu sampai bila-bila. Walan tarda, dan sampai bila-bila lah mereka takkan reda. Siapa mereka tu? Yahudi dan Nasrani takkan reda dengan umat Islam selagi mana kita tak ikut jejak langkah dia. Sebab tu tak boleh kita kawan dengan Yahudi dan juga Nasrani. Dia musuh sampai bila-bila pun. Tapi negara kita kawan, dengan Amerika kawan. Padahal terang-terang dah Amerika ni jahat, bunuh umat Islam. Di Iraq, di Afghanistan, di Syria dan sebagainya. Yang lebih jahat lagi Israel. Dia dulu pun kat negara kita dah mula dah dia nak masuk jarum. Tapi ada ulama-ulama kita tepis, lantang bersuara. Kan dulu kan pasal nak kongsi raya. Dah mula dah tu. Nak bagi kita raya sama-sama, padahal raya je raya kafir. Mana boleh? Ini soal akidah. Mana boleh kita kongsi dengan Merry Christmas? Kalau kena tarikh dia sama pun lantak pi tarikh sama. Tapi Christmas dengan raya kita mana boleh sama? Christmas ni sambut kelahiran Jesus Christ. Akidah susah dah turun. Kita disambut. Ni anak-anak kita nak kerja dekat shopping kompleks ke apa, bila time Merry Christmas ni, dia suruh pakai baju Santa Claus, pakai topi, siap dengan janggut Santa Claus. Orang suruh simpan janggut ikut sunnah Nabi, tak nak ikut. Janggut Santa Claus nak sangat pakai. Bengong. Ni habis. Tapi pakai sebab apa? Kerja punya pasal. Bos suruh, kalau tak dapat gaji. Kita sanggup gadai agama demi dunia. Habis. Ni fitnah akhir zaman ni. Jangan main-main. Kerja-kerja pi lah. Islam tak larang kerja, tapi jangan sampai kamu rosakkan agama kamu. Wala tamutun illa wa antum muslimun, kata Allah dalam ayat Quran.
Dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Tu Allah pesan sangat. Sebab tu Tok Khatib selalu baca dalam khutbah Jumaat. Kata Syekh Nuruddin, kita memang bodoh, dia kata, tapi jangan sampai dibodoh-bodohkan. Memang kita tak ngaku kita pandai, kita pun tak erti, tapi jangan sampai kita ni dibodoh-bodohkan oleh orang kafir sampai tak erti apa. Jadi kena ambil tahu juga. Sebab itulah mereka tekan kita berpuluh-puluh tahun, mereka tekan kita. Mereka kata Melayu lembab, Melayu bodoh, Melayu tak boleh pergi mana, Melayu ni. Mereka sengaja nak jatuhkan semangat kita. Sebab dia tahu bangsa Melayu ni bangsa yang hebat sebenarnya. Dan bangsa yang bangkit. Bangkit tak bangkit 446 tahun mereka nak tembus tak lepas. Nak tembus tak lepas. Nak jajah negara ni tak lepas. Kita lawan selawan-lawannya. Mati pak dia, anak sambung. Mati anak, cucu sambung. Cucu mati, cicit sambung. Berjuang sungguh-sungguh. Ulama dulu-dulu. Malamnya ambil pen, tulis kitab. Siangnya angkat pedang, lawan musuh-musuh Islam. Wah dulu. Kalau orang lama-lama, peristiwa 13 Mei semua tahu macam mana kuatnya orang Melayu Islam. Sebab berpegang dengan Islam sungguh-sungguh. Tapi hari ini dia lemahkan dengan cara jauhkan pengetahuan Islam pada anak-anak orang Melayu hari ini. Jauh kita tak kerti apa dah. Sejarah tak kerti dah. Ada yang tanya anak-anak muda peristiwa 13 Mei. Dia tak tahu. Kita tanya, tahu tak apa berlaku 13 Mei? Kenapa hari jadi ustaz ke? Dia tanya. Dia tutup mu macam nak tak tahu 13 Mei jadi apa semua tak tahu. Sejarah dia padam. Ada. Sejarah dah banyak diubah. Dengar ceramah Ustaz Amin apalah nama dia. Dia ada buat PhD dekat sebuah universiti di Rusia. Rupa-rupanya dia masa dia nak buat PhD tu, ada satu dia punya library, dia punya perpustakaan universiti tu. Lepas tu ada satu bilik ni orang awam ataupun pelajar-pelajar biasa tak boleh masuk. Hanya orang tertentu je boleh masuk bilik tu. Akhirnya dia bodek dapat lepas masuk. Bila dia masuk, rupa-rupanya dalam bilik yang khas tu ada khazanah-khazanah orang Melayu dalam. Cerita tentang sejarah sebenar Melayu. Sejarah yang ada sekarang telah dibesong. Sejarah sebenar musuh kita pegang, musuh kita simpan. Sebab apa dia simpan? Sebab dia tahu ada satu kelebihan yang ada pada bangsa ni. Jadi cara dia nak makannya, burukkan lebih awal, jatuhkan semangat dia, berbodohkan dia, lembabkan dia. Cakap Melayu tak kerti apa, Melayu lembab, Melayu ni. Jadi kita pun pegang itu tu, kita jadi slow, kita jadi kurang semangat. Macam main bola. Baru-baru masuk padang, nyokong semua bu. Walaupun pemain tu terror-terror, tapi bila semangat tak ada, nak sepak bola pun malahan slow sepak. Depan gol lah, goalkeeper pun tak ada, kosong, slow sepak. Nampak? Dan kali bola berhenti kat line, tak masuk dalam. Siapa semangat tak ada? Ni dia jatuhkan semangat kita. Sebab dia tahu Melayu ni kalau bubuh semangat jihad, habis dia pun. Kata guru kami, andai katalah orang apa yang mereka buat pada Rohingya, mereka buat pada orang Melayu, agak-agak jadi macam mana? Adakah Melayu nak duduk diam? Ya, duduk diam. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, kalau adalah orang Melayu berlanggar dengan orang bukan Melayu, yang langgar dengan Cina ke kereta accident, pakak berhenti habis geng Melayu. Padahal bukan kawan dia, tak kenal pun, tapi tengok bangsa dia berhenti habis. Takut kawan tu, lari tu kan. Kuatnya penyatuan kita dulu. Lah ni kita dah dipisah-pisah. Parti pun macam-macam parti dah dipecah-pecahkan supaya tak nak kita kuat. Lidi kalau banyak-banyak tak boleh nak patah, tapi kalau satu dua kepak patah. Tu cara ni. Sebab tu Nabi pesan alaikum bil jamaah. Tetaplah kamu duduk atas jemaah. Baik. Jadi Allah lafzul jalalah, lafaz Allah. Dan kemudian hebatnya nama Allah ini dibaca dengan istiqlaq. Istiqlaq ni maksudnya dibaca dengan bacaan tebal, Allah. Walaupun ejaan dia alif lam lam ha, kalau eja biasa patut jadi Allah kan, tapi tak boleh dibaca Allah, kena baca Allah. Maknanya kata ulama ditakzimkan. Takzim ni maknanya dibesarkan.
Bukan setakat dibesarkan dengan sifat, tapi dibesarkan dengan mulut-mulut pun dibesarkan. Maksud menyebutnya Allah, supaya terasa besar di hati. Tu. Sebab tu kalau kita merasai betul-betul nama Allah ni masa angkat takbir tu, Allahu Akbar, terasa besar di hati. Bila terasa besar di hati ni, yang lain kita nampak kecil. Bila yang lain nampak kecil, seorang pun kita takkan takut. Siapa yang hadap kita, besar mana pun dia, kita takkan takut kalau kita pertahankan Allah. Tapi hari ni datang musuh, tak besar mana pun, kudu kedinya cuma ada pangkat kat sini, takut dah kita. Jangan takut. Bukan kita suruh lawan, tapi jangan takut. Jangan tunduk dengan mereka yang tak ada hormat dengan agama. Mereka yang musuh kita, tak payah takut. Lepas tu hari tu saya cakap terus terang. Kalau apa yang saya buat ni salah, ceramah saya salah, ambil tindakan. Tak payah kata nak ugut saya masuk penjara, ambil pistol tembak terus atas kepala saya pun saya tak kisah. Saya sanggup mati kerana agama. Memang itu cita-cita kita. Kalau diberi pilihan tuan-tuan, nak mati sakit atau mati kerana tegakkan Islam, mati dibunuh oleh orang kafir sebab tahankan Islam, nak mana? Mesti kita nak mati dibunuh. Sebab nak mati sebagai syahid. Sebab bila mati syahid, bi ghairi hisab, tak ada hisab. Masuk dalam lubang kubur, tak ada nak tanya, malaikat nak tanya apa, mati sebab Allah. Nak tanya lagi, marrabuka, nak marrabuka apa, aku mati ni kerana Allah dah. Kata malaikat ni. Betul, makam dia tinggi. Makam tinggi, mati syahid sebab dia sanggup korbankan nyawa dia. Kita mungkin sanggup baru korban harta, baru korban benda-benda lain, itu baru masih lagi makhluk. Tapi orang ni dia sanggup korban nyawa. Nilai nyawa berapa juta, tak ada ternilai. Tapi dia sanggup korban nyawa dia kerana Islam, kerana Allah. Tak tinggi dia punya makam, nilai dia. Yang ni kita nak pupuk semangat kepada kita orang Islam. Biar jalan tak larat pun, tapi semangat mencintai Islam, menegakkan Islam, pertahankan Allah dan Rasul, biar bubuh di hati. Biar bangun tu takbir, duduk balik, tak apa. Orang kata orang tak larat nak bangun pun nak takbir, tak apa, semangat ada. Nampak? Sebab apa? Syekh Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin duduk atas kursi roda je, tapi Israel takut dengan dia. Sampaikan Israel nak bunuh dia, patut Israel boleh je hantar dia punya komando ke, pergi dekat-dekat tikang dengan pisau je. Tapi punya takut seorang tentera dia pun tak berani nak berdepan dengan Syekh Ahmad Yasin. Padahal duduk atas kursi roda. Akhirnya dibunuh Syekh Ahmad Yasin dengan menggunakan peluru berpandu, ditembak daripada jauh, pakai kontrol. Itu pun sebab ada tali barut daripada dalaman yang bocorkan rahsia di mana kedudukan rahsianya Syekh Ahmad Yasin. Bila saya dah tahu kat mana dia duduk tempat rahsia, ditekan punat daripada jauh, tembak pum. Maknanya kalau hang berani sangat, hadap depan-depan, face to face, tak berani. Kafir ni tak berani sebenarnya, dia penakut dengan kita. Dia mana ada semangat jihad. Sebab tu Amerika hantar tentera perang di Iraq, berapa ramai jadi gila, berapa ramai nak minta balik, nangis-nangis. Tapi mujahidin kita tak balik-balik, tidur situ, tidur dengan senapang tu kan. Nampak? Sanggup korban apa saja. Sebab yang ditanam pada kita, mati adalah tempat kembali. Nak tak nak, tetap kita akan mati. Dan mati ada satu kehidupan yang lain. Dan kita nak kehidupan yang lain, itu kehidupan yang paling indah, iaitu syurga Allah. Bila ditanam iman cara gitu, baru semangat dia ada. Tapi orang kafir tak ditanam gitu. Mereka tak ada iman, kan? Boleh ni? Belum. Kita nak tanam semangat, insya-Allah. Apa yang berlaku, kita sama-sama pertahankan Islam. Bersama-sama dengan ahli-ahli ulama, tok-tok guru kita, dan pertahankan agama. Agama sekarang difitnah teruk dah sekarang ni. Dahsyat dah. Fitnah tak fitnah apa tuan-tuan, tak apalah, kita ikutlah SOP, kan jadi isu lah pula, udahlah. Tapi kalau fikir dengan logik, tuan-tuan boleh fikir dengan logik. Semayang kita berjarak, keluar dia ada berjarak. Tak jarak dah, ambil slipper tak jarak dah.
Siap tolak kau isteri aku hang pijak tolak. Dah kau mana Macam mana tu? Macam mana berat tu? Saya kadang menung malam-malam fikir takut kita ni bermuka-muka depan Allah. Depan Allah kita buat macam ni, belakang Allah punya boleh je, tak ada apa pun. Tapi berat. Tapi lah kalau kita nak langgar sagi teruk kat kita kena. Tapi macam ni lah. Ini yang nak ikut Islam ibarat menggenggam bara api. Nabi kata akhir zaman, nak pegang Islam ni Allah, nak pegang betul-betul Allah tak boleh. Sagi kena itu, sagi kena ni. Macam tadi lah kan, Abang Mi kita sebut dah, oi 1000 tuan-tuan, dia kata betul. Kita pun mikir gak 1000. Nampak? Kalau kita jutawan tak apa, senyum aja kan. Berat juga kan. Tak nak ikut masalah, ikut pun serba salah. Aduh berat. Ni di luar mati mak, ditelan mati bapak. Habis nak macam ni, kemam lah Ustaz. Luar tak boleh, telan tak boleh, kemam gitu. Kemam je lah kita ni kan. Aduh. Itulah maknanya biar faham betul-betul Allah tu duduk di hati kita. Saya nak terangkan malam ni lafaz Allah pula. Tak apalah walaupun kita bergerak lambat baca kitab ni, tapi biar faham tu faham betul. Biar balik malam ni tanam betul Allah sebulat-bulatnya dalam hati kita. Kita tak takut siapa pun, kita hanya takut Allah. Tapi bukan maksud tak takut tu kita langgar kodannya. Kalau macam tu duduk tengah jalan lah lori langgar, aku tak takut lori. Bongok namanya, lepas seret habis 1 kilo seret. Nampak cabut habis, pulang semua. Dah, bukan maksud berani ni ditempuh orang dah. Berani, tapi dia berstrategi. Dia ada cara, dia ada kaedah dia. Untuk kita nak selamatkan diri kita dan lawan golongan-golongan yang nak lawan Islam ni. Kan? Kita kena kenal musuh-musuh kita. Jadi cukup sekadar tu. Kita akan sambung nanti Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar.